Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya. Masih lagi kita istiqamah dan terus dalam pengajian kita majlis yang ke-9 dalam meneruskan pengajian kita Asasul I'tiqad li Du'afa'il Bilad karangan Ayah Disekam Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Qadir bin Wangah Sekam Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, katanya, dan kita maklum bahwasanya kesemua benda-benda yang ternafi itu tidak layak belaka-belaka dengan Tuhan. Tu. Hendaklah kita tahu dan ingat ila akhirih. Jadi kita dah habis dah perbahasan berkenaan sifat nafsiyah dan habis juga perbahasan berkenaan dengan sifat salbiyah. Dan sekarang Ayah Disekam rahimahullahu ta'ala sedang buat kesimpulan sebelum pergi kepada perbahasan sifat seterusnya, iaitu sifat ma'ani. Dan kita dah bahas dah sifat sifat nafsiyah tu apa dia, iaitu cerita tentang zat, bangsa yang jenis cerita tentang zat. Dan salbiyah pun kita sudah cerita, iaitu kena kepada faham ataupun terkena kepada diri tidak itu, balik dak tu, faham balik dak selalu secara dalalah mutabaqah, secara fahaman yang latas ataupun yang latas di fikiran, secara dia panggil straightforward. Bila kata qidam tak baru terus. Bila kita kata fa baqa tak fana, tak binasa. Tu wahdaniyah asa, satu, tak berbilang. Tu. Okey. Kemudian kesambung lagi, dan kita maklum, yakni diketahui bahwasanya kesemua benda-benda yang direnti itu tidak layak belaka-belaka dengan Tuhan. Tu okey. Tidak layak belaka-belaka dengan Tuhan. Okey, sifat salbiyah ni pecah pada dua. Satu sifat salbiyah bagi Tuhan, satu sifat salbiyah bagi makhluk. Sifat salbiyah bagi Tuhan ialah ternafinya perkara-perkara yang tidak layak bagi Tuhan. Sifat-sifat yang tidak layak bagi Tuhan itu salbiyah dari sudut uluhiyah ketuhanan. Yang kedua, salbiyah dari sudut makhluk. Kita pun ada salbiyah, tapi salbiyah kita ni ialah ternafinya barang yang layak bagi makhluk. Tu. Tuhan tadi ternafi perkara yang tidak layak bagi Tuhan. Yang kedua, makhluk, salbiyah makhluk ialah ternafinya perkara-perkara, barang-barang yang layak bagi makhluk. Seperti apa dia? Mandul tu layak tak bagi makhluk? Layak. Dan itu merupakan sifat salbiyah kita, yakni ternafinya daripada ada anak.
ternafinya beranak, itu adalah fahaman kepada mandul. Ternafinya kaya, itu fahaman daripada miskin. Ternafinya sehat, itu faham kepada kata sakit. Ternafinya botok, itu ternafinya rambut, itu faham daripada makna botok. Tu layak tak bagi kita? Layak. Tu okey. Adapun sifat salbiah Tuhan ialah ternafi perkara-perkara, sifat-sifat yang tidak layak bagi Tuhan. Tu satu kaedah pembahagian. Kaedah pembahagian yang kedua ialah salbiah ini terbahagi dua juga, dari sudut khas dan dari sudut am. Salbiah dari sudut khas, dari sudut khusus ialah salbiah yang kita bicara ni. Sifat salbiah yang kita bicara ni, iaitu kullu sifatin madluluha adamu amrin la yaliku bihi. Setiap sifat yang fahamnya itu balik dak perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu salbiah khas. Jadi sifat salbiah, perbahasan sifat salbiah dia panggil salbiah yang khas. Salbiah yang apa? Salbiah yang khas. Yang kedua dia panggil salbiah yang umum. Salbiah yang umum ialah terkena kepada balik dak juga, tapi selain daripada sifat salbiah. Contohnya wujud tak dak. Kudrat tak lemah. Iradat tak tergagah. Sama pendengar tak tuli. Kalam sifat perkata tak bisu. Sifat sama sifat basar tak buta. Tu tapi itu semua bukan sifat salbiah tu. Salbiah dengan makna khas, bukan sifat salbiah dengan makna khas. Bukan sifat salbiah dengan makna sifat salbiah yang dibahaskan secara khusus oleh ulama mutakalimin. Tapi itu dia panggil salbiah khas. Sebab itu pun dia menafikan perkara yang tak layak bagi Tuhan, tapi atas jalan dalalah iltizamiyah, bukan atas jalan dalalah mutabaqah seperti mana sifat salbiah secara khusus. Dia dilalah iltizamiyah. Apa iltizamiyah? Lazim. Fahaman lazim di akal kita. Bila kata wujud, tak ada. Bila kata panas, tak sejuk. Bila kata sejuk, tak panas. Tu. Okay. Habis. Kemudian. Faham tu? Habis. Tu sifat salbiah kita. Dan sifat salbiah makhluk Allah dan Allah SWT, dan juga pembahagian antara sifat salbiah khas dan sifat salbiah am. Habis. Kemudian, yang ternafi itu tidak layak belaka-belaka dengan Tuhan. Hendaklah kita tahu dan ingat bahawasanya 6 sifat yang telah lepas itu, apa dia? Sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyah. 6, iaitu nafsiyah dan salbiah itu kenakan, yakni terkena perkara, iaitu suatu perkara, suatu sifat yang semata-mata kita renti, semata-mata kita faham je benda tu tak ada pun. Tu okey, semata-mata kita renti, tak ada pun, reti saja, sungguh dia panggil dalam bahasa Melayu. Cuma kita tak bawa mari perbahasan amrun i'tibari dengan hal, itu kita tak masuklah sebab musannif tak sebut, dan itu belajar kitab lain pula. Tu okey. Dan ketasngoti jua, sungguh jua, reti dan juga sungguh, yakni reti di zihin, reti di akal, sungguh di akal, tapi di luaran akal tidak ada. Tidak ada. Tu bukan perkara yang ada, bukan perkara yang wujudi, bukan perkara yang ada. Macam mana kita nak sabit perkara yang ada? Kita kata dulu, mestilah dia itu boleh cerak salah satu daripada panca indera yang 5. Penglihatan, pendengaran, pekecap, penyentuh, pencium, perhidu ni. Okey. Contoh buah itu ada sebab boleh lihat, boleh sentuh dan sebagainya. Merah pada buah tu ada sebab kita boleh nampak. Tapi kalau nisbah Allah Ta'ala sekarang tak nampak lah. Tapi sifat ma'ani ni, apa sifat yang jenis tak ada ni, dia tak nampak. Di akhirat nanti, qidam kita tak boleh nak nampak qidam tu. Kita tak boleh nak nampak baqa tu. Tapi sifat ma'ani, ulama sebut, lau kushifa annal hijab la ra'ainaha. Kalau dibukakan hijab, niscaya akan nampak dan retilah sifat ma'ani ada pada Tuhan di akhirat nanti. Sebab dia jenis wujudi, dia jenis benda yang ada. Bila kata ada lagi sungguh. Naam. Habis. Jadi sifat nafsiyah, sifat salbiah faham sahaja, reti sungguh sahaja. Faham? Okey, habis. Titik. Maka sekarang
pulang kita kepada bicara sifat-sifat yang bangsa ada pada Tuhan. Nak masuk ma'ani dah. Bangsa-bangsa ada. Dia panggil sifat wujudi, sifat zati, sifat thubutiyah, lagi pula wujudi. Wujudi, bila kata wujudi, lagi thubut lah, lagi sungguh lah, lagi tahakkuk lah. Bila kata benda tu ada, semestinya sungguh. Bila kata benda tu sungguh, tak semestinya ada. Tu, okey. Ni nak bincang sifat ma'ani pula. Iaitu sifat-sifat yang bangsa ada pada Tuhan tu 7 perkara. Tu 7 perkara. Okey. 7 perkara. Okey. Apa 7 perkara ni? Topik 7 perkara ini ialah yang wajib belajar secara tafsil. Adapun pada hakikat sifat ma'ani Allah Ta'ala tak terhinggalah. Seperti mana kita faham dulu, ngaji sifat 20 ni, 20 yang ni 20 yang kita sabit ni, bukan ada Allah Ta'ala sifat 20 je, banyak, tak terhingga. Kita kata dulu hanya yang wajib belajar 20 ni. Tu. Jadi yang 7 ma'ani ni 7 yang wajib belajar, bukannya 7 sahaja. Allah Ta'ala ada 7 sahaja dah. Allah Ta'ala ada banyak sifat, hanya 7 ni yang wajib belajar, yang wajib i'tiqad. Tu. Sebab tu dia kaitkan yang wajib kita ketahui. Dobik yang wajib kita ketahui, yakni atas jalan tafsil, atas jalan terperinci, kena sebut satu-satu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Adapun selain pada 7, tak wajib sebut secara terperinci satu persatu. Tu. Dan i'tiqadkan dia kan sifat-sifat yang 7 tadi. Tu. I'tiqad, kena i'tiqad. Kerana apa? Kalau tahu sifat saja, tak i'tiqad, tak memada, tidak sah iman. Secara sekadar tahu ya. Kalau tahu je, orang kafir pun tahu. Tapi tak i'tiqad, maka tidak sah iman dia. Iman sah kerana dia i'tiqad lagi pula tahu. Kena tahulah. Kena ingat i'tiqad saja tapi tak tahu, tu jadi muqallid pula, tak tahu, dia ikut orang je. Tu, okey. Lain pula tu. Dan jika sifat-sifat yang bangsa ada pada Tuhan itu banyak sekalipun, kita wajib juga i'tiqad sifat ma'ani Allah tanpa ada batas tu, tapi secara ijmali. Secara ijmali dengan makna tak wajib sebut satu persatu. Tak tahu pun tak apa. Bukan tak tahu pun tak apa, maksudnya tak perlu kita belajar secara terperinci sifat yang selain daripada 7 ini, yang sifat jenis ma'ani, jenis ada. Kerana hak ni sahaja yang dibahas ulama' yang wajib kita ketahui, kata para ulama'. Yang selainnya wajib juga i'tiqad, wajib juga i'tiqad, tapi i'tiqad secara ijmali. Atau dalam kitab lama dia panggil secara borong sahaja. Secara umum kita i'tiqad ada sifat-sifat zat, sifat-sifat ma'ani yang lebih daripada 7 ni, yang tak disebut oleh dan tak dibincang oleh ulama Asy'ariyah. Ulama Maturidiyah ada tambah. Tu di sini tak ada lah. Nanti kalau mengaji kita tinggi sikit, ada ulama Maturidiyah kata ada sifat idrak, ada sifat takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Jadi ada 4 pula sifat tambah tu. Sini Asy'ariyah tak ada lah. Okey. Habis. Banyak pun kena i'tiqad, tapi i'tiqad secara ijmali. Naam. Kemudian iaitu sifat yang bangsa ada pada Tuhan yang 7 itu kena kita reti. Dengan makna apa? Sifat yang 7 ma'ani ni sungguh kata ada pada Tuhan itu. Ada pada Tuhan. Maknanya apa? Sifat itu jenis ada, lagi pula sungguh di Tuhan. Tu. Apa dia? Kudrat. Apa dia kudrat? Iaitu kudrat berkuasa. Jadi sifat ma'ani ialah, terjemahan dia, takrif dia, bukan terjemahan, takrif dia ialah kullu sifatin qadimatin azaliyatin qaimatin bidatihi ta'ala. Kullu sifatin qadimatin azaliyatin qaimatin bidatihi ta'ala, ataupun sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Semua sifat atau sifat-sifat yang azali, yang qadim, yang ada pada zat Tuhan. Tu makna dia bukan jenis sungguh, yang ada pada zat Tuhan. Tu sifat ma'ani. Jadi ayah dia sekam, dia buat sifat ma'ani yang pertama ialah berkuasa. Dia khilaf ataupun dia bersalahan dengan
cara tok guru dia Baquratul Amani Syekh Wan Ismail Al-Fatani atau digelar Pak Da'i Mekah rahimahullah dalam menyusun mana dulu nak sebut dalam sifat ma'ani. Ini khilaf ulama. Dalam penyusunan sifat ma'ani dia ada dua tariqah. Satu panggil sabilut tadalli. Sabilut tadalli, jalan at-tadalli. At-tadalli kalau kita jurah bahasanya turunlah. Dan yang kedua sabilut taraqi. Sabilut taraqi, dan menaik. Kalau ulama yang menggunakan sabilut tadalli, jalan menurun, okey, maka dia akan mula dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tu susunan dia. Jadi ayuh diskam guna kaedah sabilut tadalli. Okey, kaedah jalan menurun, tariq at-tadalli, jalan menurun. Baquratul Amani Pak Da'i Mekah dia guna sabilut taraqi, jalan menaik, iaitu dia mula dengan hayat dulu. Dia mula dengan sifat perhidup, kemudian ilmu, iradat, kudrat. Itu sepatutnya lah. Kalau ulama yang menggunakan sabilut taraqi, dia akan mula dengan sifat hayat dulu. Hayat, ilmu, iradat, kudrat. Kalau ulama menggunakan sabilut taraqi. Okey? Okey? Jadi, ayat guna sabilut tadalli. Baik. Sabilut taraqi, kita kata sabilut taraqi, dengan jalan taraqi itu akan mula perbahasan sifat hayat. Sebab apa ulama letak sifat hayat dulu? Ni kita bahas sabilut taraqi dulu. Sebab apa dia guna sifat hayat dulu? Tak guna kudrat? Sebab hayat itulah dari sudut fahaman akal sahaja, bukan pada hakikat. Dari sudut fahaman akal sahaja, kita kata kenalah ada sifat perhidup dulu, baru ada ilmu, baru boleh berkehendak, baru boleh berkuasa menciptakan alam. Tu faham? Bila ada sifat hayat, maka dia boleh ada ilmu, dia boleh berkehendak, dia boleh berkuasa. Tu taraqi, menaik. Okay? Ada hayat, maka mesti ada akan ada ilmu, akan ada iradat, akan ada Allahumma salli ala Muhammad, akan ada kudrat. Dia menaik hayat, ilmu, iradat, kudrat. Sebab tu ulama mesti mula dengan hayat dulu, sebab dia adalah punca ataupun sebab musabab kepada adanya sifat ilmu, hayat, ilmu, iradat dan kudrat. Ini lagi sekali kita kata atas fahaman akal kita, bukan secara hakikat Allah Ta'ala sifat dia tartib lagu tu, kan? Tu dia panggil tartibu zikri saja. Dari sudut tartib zikir, tartib sebut saja, dari sudut akal kita faham mesti ada hayat dulu, kemudian iradat dulu, kemudian ilmu datang, iradat datang, kudrat datang. Bukannya sifat Allah Ta'ala ada hayat dulu, kemudian datang pula ilmu, kemudian datang pula iradat. Itu barulah kalau baru datang. Semua sekaligus ada dengan Allah Ta'ala sejak azali. Ni secara tafahum, dia panggil faham akal saja untuk kita faham. Okey, tu sabilut taraqi. Baik, ayuh disekam guna sabilut tadalli. Dan ini jumhur guna jugalah. Walaupun ulama kata sepatutnya yang lebih aula guna sabilut taraqi yang tadi tu, iaitu bermula perbahasan dengan sifat hayat. Tapi ini guna sabilut tadalli, iaitu membahaskan terlebih dahulu sifat kudrat, kemudian iradat, kemudian ilmu, kemudian hayat. Baik, kenapa kudrat? Kenapa kudrat dimulakan dahulu perbahasannya? Kenapa kudrat didahulukan dulu perbahasannya? Sifat ma'ani kudrat. Sebab apa? Sebab yang pertamanya ialah munasabah dengan tutupnya sifat salbiah, iaitu wahdaniyah pada af'al. Penutup sifat salbiah perbahasan dia ialah wahdaniyah pada af'al. Wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Maka perbuatan dia akan berkait dengan sifat kudrat. Maka munasabahlah wahdaniyah pada af'al itu disambung perbahasan dengan sifat kudrat. Sebab itu ulama menyatakan kena dahulukan sifat kudrat dulu. Itu yang pertama. Dan kudrat itulah yang membuat sesuatu daripada tak ada kepada ada. Tak ada kepada ada kepada tak ada. Tak ada kepada ada kepada tak ada. Tu kudrat, tu perbuatan Allah Ta'ala. Jadi munasabah dengan sifat wahdaniyah pada af'al, akhir sifat salbiah disambung dengan sifat ma'ani, iaitu kudrat. Tu. Okey. Yang kedua, para ulama sebut kudrat ini seolah-olah memberi kesan, takfir. Seolah-olah memberi kesan, seolah-olah dia itu macam zat dah. Jangan faham zat pula. Seolah-olah macam zat dah, tapi dia bukan zat. Dia panggil mu'athir majazi. Kudrat itu
yang memberi bekas secara majaz sahaja, bukan secara hakikat. Hakikat Allah Subhanahu wa taala. Okey, kudrat itu, istilah kita kata kudrat itu seolah-olah memberi bekas, memberi taksir, memberi bekas, memberi kesan terhadap sesuatu makhluk itu ada dan tak ada, itu seolah-olah macam zat dah, tapi bukan zat. Dia panggil mu'athir majazi. Adapun mu'athir yang memberi bekas secara hakiki adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang bersepakai, yang bersifat dengan sifat kudrat. Sebab itu kafir kalau orang kata Allah Ta'ala kudrat Allah yang buat. Kafir cakap itu, kudrat Allah yang buat, Allah duk saja. Tu kafir. Kudrat Allah yang buat, Allah duk saja, relax saja. Kudrat yang buat bukan Allah. Itu bahaya. Sebab tu dalam kitab Fathul Majid, syarah kepada Ad-Durrul Farid, tak silap, dia sebut bahawasanya kalau orang awam cakap, kau dobit sini, rasa dobit sini. Orang awam kalau cakap, dalam Fathul Majid rasanya, orang awam kalau cakap, kudrat Allah yang buat. Kudrat Allah yang buat. Perbuatan tu kudrat Allah yang buat. Cakapan begitu boleh pergi ke arah cakapan begitu khilaf ulama, sama ada makruh ataupun haram. Sama ada makruh ataupun haram cakap lagu tu. Kalau dia i'tikad begitu sungguh, kudrat yang buat bukan Allah yang bersifat kudrat yang buat, kudrat yang buat, maka dia itu jatuh kufur. Kudrat yang buat Allah duk saja, itu kufur. Jangan cakap, jangan i'tikad begitu. Tu jangan i'tikad gitu. Jadi kita bahas sifat-sifat kudrat iradat ni, kita hanya dia panggil isnad majazi. Dalam bahasa balaghah, isnad majazi. Kita hanya menyandarkan secara majaz saja. Hakikat Allah yang buat. Macam kita kata aku kenyang makan nasi lah, tu isnad majazi dia panggil. Hakikat bukan kita i'tikad nasi mengenyangkan, Allah mengenyangkan, kita sebab musabab je. Orang mukmin cakap itu boleh tak? Boleh, sebab dia panggil isnad majazi. Kecuali orang mukmin yang jahil tentang i'tikad, dia kata memang sungguh nasi yang mengenyangkan, Allah tak mengenyangkan, Allah tak ada kaitan, nasi sungguh mengenyangkan, tu baru kafir. Tu okey. Habis. Kemudian tu sabilut tadali. Kenapa diutamakan kudrat? Sebab yang pertama dia itu munasabah dengan salbiah, sifat salbiah yang bahaskan sifat wahdaniyah pada af'al. Dan yang kedua dia seolah-olah menempati zat dah, iaitu dia itu memberi kesan. Tapi kesan itu dia panggil mu'athir majazi. Zat Allah Ta'ala yang bersepakai, yang bersifat dengan sifat kudrat itu, itulah yang berbekas secara hakiki. Okey. Kenapa para ulama mengutamakan kudrat daripada iradat? Kenapa tak buh iradat dulu? Kenapa utamakan kudrat daripada iradat? Dengan dua sebab. Kata para ulama, dengan dua sebab diutamakan kudrat daripada iradat. Perbahasan kudrat diutamakan dulu berbanding iradat. Kerana apa? Yang pertama, kerana ta'thirul qudrati azhar. Kudrat, sifat kudrat bersifat sifat kudrat yang memberi bekas terhadap sesuatu, iaitu memberi kesan terhadap sesuatu, terhadap adanya sesuatu, terhadap tak adanya sesuatu, itu lebih jelas daripada kehendak. Sebab kehendak kalau nisbah makhluk kehendak duduk dalam lagi, tak zuhir. Adapun kudrat zuhir. Contoh kita nak buat rumah, selagi kita tak buat perbuatan buat rumah, tak zuhir lah buat rumah tu. Faham? Jadi Allah Ta'ala buat alam, dengan kudrat, itu baru zuhir. Sebab tu ulama mengutamakan sifat kudrat dulu berbanding sifat iradat. Tu. Dan yang kedua, sebab apa dipilih kudrat lebih dulu daripada iradat? Sebab iradat ini dia panggil ta'alluq, dia takhsis. Dia itu hanya menentukan suatu perkara sahaja. Nanti kalau mengaji sifat iradat, dia ada dua, soluhi qadim dengan tanjizi qadim. Soluhi qadim, Allah Ta'ala boleh buat kita ni ada, boleh buat kita ni tak ada. Dua kemungkinan, betul? Kemudian Allah Ta'ala takhsis pada tanjizi qadim, sejak azali Allah Ta'ala telah tanjis, Allah Ta'ala telah meluluskan, Allah Ta'ala telah tentukan, Allah Ta'ala nak mengadakan kita, maka ternafilah tak ada kita ni, nak adakan kita. Tu. Padahal sifat kudrat Allah Ta'ala boleh nak buat kita, boleh nak kekalkan tak ada kita. Asalnya kita tak ada, boleh nak adakan sekarang, ataupun nak kekalkan kita ni tak ada. Dua-dua boleh. Adapun iradat, hanya salah satu saja dia akan tentukan. Maka menang kudrat lagi. Sebab kudrat boleh, dia panggil soluhi qadim. Sejak azali Allah Ta'ala boleh buat alam, Allah Ta'ala boleh kekal tak mau buat alam. Naam. Okey. Tu jadi kudrat lebih menang di sini. Okey. Habis. Kemudian habis.
Tu. Habis. Kemudian selepas kudrat didatangkan sifat iradat. Kenapa didatangkan sifat iradat selepas kudrat? Sebab sifat iradat itu muafakat dengan kudrat. Maksudnya apa? Maksudnya kudrat tidak akan tanjis, kudrat tidak akan boleh mentanjiskan, meluluskan ataupun kudrat Allah Ta'ala tidak akan buat sesuatu melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendak. Jadi mestilah muafakat antara kehendak Tuhan dan kuasa Tuhan tu. Allah Ta'ala kehendak buat A, mestilah terjadinya A tersebut. Tak boleh kata Allah Ta'ala nak dia mati, tiba-tiba tak terjadi mati itu. Tak boleh. Allah Ta'ala nak kehendak buat alam, tiba-tiba tak jadi buat alam. Tak boleh. Mesti muafakat. Jadi selepas kudrat didatangkan sifat iradah. Tu. Kemudian sifat iradat, selepas sifat iradat didatangkan sifat ilmu. Sebab apa didatangkan sifat ilmu? Kenapa tak didatangkan sifat hayat, samak, basar, kalam dulu? Sebab dia juga muafakat dengan iradat. Okey, iradat mesti muafakat dengan ilmu, iaitu Allah Ta'ala tidak akan menentukan sesuatu melainkan apa yang Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu, oh aku nak buat alam. Allah Ta'ala tahu alam tu apa dia, dan dia memang tahu nak buat alam. Memang tahu alam tu lagu mana. Dan dia tahu bakal ada alam, dan dia tahu bakal ada alam nanti. Maka dia akan berkehendak nak buat alam, barulah Allah Ta'ala buat alam. Tu, okey. Itu dari sudut tartib kita nak faham. Kita sekali kata tartib zikri sekadar nak faham secara akal saja. Tu, okey. Habis. Jadi kita faham, oh Allah Ta'ala kena tahu dulu, baru berkehendak, baru boleh berkehendak, baru boleh buat. Tertib zikir saja, bukan pada hakikat. Tu. Okey, zikir saja dengan makna Allahumma salli ala Muhammad. Mestilah dari sudut kita, akal kita akan faham, mesti dia itu tahu dulu baru boleh berkehendak. Mana kita boleh berkehendak benda yang kita tak tahu? Contoh, kita tak tahu KFC di depan Uniza. Macam mana kita nak berkehendak nak pergi makan KFC depan Uniza? Tak tahu. Tak payah nak berkehendak. Jadi bila kita sudah tahu, oh Pizza Hut di depan Uniza, maka kita pun berkehendak nak pergi makan Pizza Hut. Dan kita dengan sifat kudrat kita pun pergi start motor, pergi buka Pizza Hut makan. Tu tertib dia. Tertib dari sudut zikir ataupun tertib yang kita faham talazum aklinya gitu. Tu, okey. Sebab tu ulama letak atas jalan sabilut tadalli ni, letak sifat kudrat dulu, kemudian iradat, kemudian ilmu. Kemudian selepas ilmu apa dia? Sifat hayat. Kenapa tak letak samak, basar, kalam? Kenapa dia letakkan di akhir sekali sifat hayat? Kerana dua sebab. Yang pertama, kerana hayat ni tak ada ta'aluk. Sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu ada ta'aluk. Sifat hayat tidak ada ta'aluk. Nanti kita akan belajar, tidak ada ta'aluk. Okey? Tidak ada ta'aluk. Dan yang kedua, bila sesuatu perbuatan itu Allah Ta'ala buat, bila sesuatu benda tu Allah Ta'ala buat, contoh alam, zohir daripada kita nampak alam atau nampak suatu benda yang Allah Ta'ala cipta, terlebih dahulu dari sudut adat, terlebih dahulu dari sudut akal kita, akan kita sabit terlebih dahulu Allah Ta'ala maha kuasa, maha berkehendak, dan Allah Ta'ala maha mengetahui. Selepas tu baru hidup. Tu dia sudut adat saja. Sudah ada. Bila kita nampak sesuatu benda, kuasa Allah, oh ni semua kuasa Allah, tengok, ni semua kuasa Allah, kita nampak kuasa dulu. Kemudian lepas kuasa, mestilah Allah Ta'ala kehendak, mesti Allah Ta'ala mengetahui. Akhir sekali barulah hidup Allah Ta'ala. Tu dia panggil dalalatul fi'li 'alal qudrati wal iradati wal ilmi asbaqu lidhihni bihasabil 'adati. Dalalatul fi'li, faham daripada suatu perbuatan Allah Ta'ala, 'alal qudrati, faham tu atas adanya Allah Ta'ala bersifat kudrat, wal iradati, dan iradat, wal ilmi, dan ilmu, asbaqu, terlebih dahulu, lidhihni, di akal, bihasabil 'adati, dari sudut adat. Kita faham, bila nampak suatu, oh kuasa Allah, kehendak Allah, ilmu Allah, barulah akhir sekali hidupnya Allah Ta'ala. Okey? Sebab tu diakhirkan sifat hayat. Kemudian isu pula kata, kemudian selepas hayat. Okey? Selepas hayat. Okey? Tu. Selepas hayat, kenapa kita letak sifat samak, basar, kalam? Okey? Sifat hayat. Selepas sifat hayat, kenapa para ulama bahas samak, basar, kalam? Selepas hayat baru samak, basar, kalam. Itu pun dengan sebab
dua. Dengan dua sebab. Sebab apa? Selepas hayat, ulama letak perbahasan samak basar kalam. Yang pertama, kerana benda hidup secara umum, kerana benda hidup secara umum tak lepas mesti kena ada sifat samak basar kalam atau sifat yang lawan bagi samak basar kalam. Sesuatu yang hidup, dengan makna sesuatu yang hidup secara umum, mesti dia itu ada percakapan, ada penglihatan, ada pendengaran, ataupun sebaliknya. Dia itu bisu, dia itu buta, dia itu tuli. Itu secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab apa diletakkan perbahasan samak basar kalam selepas hayat, ialah kerana samak basar kalam itu dalil sam'i. Sedangkan sifat hayat itu menggunakan dalil aqli. Begitu juga sifat ilmu, sifat iradat, sifat kudrat menggunakan dalil aqli. Sebab apa? Dalil aqli lebih kuat pada sifat kudrat, sifat samak, sifat basar, sifat hayat. Dia menggunakan juga dalil naqli, dalil Quran, tapi dia nombor dua. Dia utamakan dahulu dalil aqli sebab dia lebih kuat. Sebab bukan lebih kuat dengan makna memada dah. Memada dah tahu dengan dalil ni, memada dah. Sebab apa? Sebab ayat Quran kalau kita letak, sebab apa tak buat ayat Quran? Okey. Tauhid ni sebab apa dia tak buat ayat Quran? Sebab dah sebut dah dalam Quran. Quran semua orang percaya. Faham? Quran semua orang percaya. Kalau Allah Ta'ala kata Allahu hayyun la yamut, semua orang percaya. Orang mukmin akan percaya. Maka tak perlu dah bahas dalil daripada Quran, tak payah. Yang naknya dalil akal. Supaya kita ni, yang pertama, kita bukan sekadar beriman dengan Quran, tapi tetap sungguh dalam hati akal kita faham Allah betul-betul sifat kudrat, Allah betul-betul sifat iradat, Allah betul-betul sifat ilmu. Dan lagi yang kedua, kita boleh berhujah dengan orang yang fasik ataupun fasik dalam i'tiqad dia, ataupun puak-puak yang mulhid yang kalau tahu secara ilmu kalam lah. Tu sebab mereka tak guna dah Quran sunnah ni. Puak-puak kafir, puak-puak sesat tak guna Quran sunnah, hanya tahu akal saja. Maka dalil akal memberi penjelasan lebih awdah. Tapi itu ada tafsirnya lah, lagu mana nak mengrot atau mengkritik hujah-hujah mereka. Tak apa tu. Jadi sifat samak basar kalam dibelakangkan daripada sifat hayat. Hayat di depan daripada sifat samak basar kalam, sebab sifat hayat dalil aqli. Sifat samak adalah sifat samak basar kalam menggunakan dalil sam'i. Sebab apa? Sebab kalau samak, penglihatan, pendengaran dan kalam Allah Ta'ala, kalau guna dalil aqli juga, dia tidak kuat. Sebab dalil aqli ni bersabit dengan alam. Apa kaitan alam dengan sifat kalam, sifat samak, sifat basar Allah? Kalau Allah Ta'ala buta, boleh tak dia buat alam? Boleh, tak ada masalah. Dia tidak bertakluk pun dengan buta tu. Boleh buat alam, boleh. Contoh makhluk lah, orang buta boleh buat benda tak? Boleh. Sekarang macam-macam dah orang buta boleh buat macam-macam. Orang tuli boleh buat benda tak? Boleh. Tak sangkut paut pun. Allah Ta'ala takdir kata tuli, tak ada masalah nak buat alam. Bercakap, bisu, orang bisu boleh buat tak rumah? Boleh. Kalau takdir kata Allah Ta'ala bisu, boleh tak dia buat alam? Boleh. Jadi tak kuat kalau nak buat dalil aqli bersabit dengan alam pada sifat samak basar kalam. Sebab apa sebut juga dalam sifat ni, dalam sifat perbahasan sifat 20 ni samak basar kalam? Sebab Allah sebut dalam Quran. Tu ya. Bila Allah sebut dalam Quran, makna sabitnya ada sifat kalam, sifat samak, sifat basar bagi Allah. Laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir wa kallama Allahu Musa taklima. Allah cakap dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kaedah dia, ad-dalilul aqliyu aqwa wad-dalilus sam'iyyu yumkinu ta'wilu. Tapi kaedah wa ad-dalilul aqliyu, dalil yang jenis akal itu aqwa, terlebih kuat, wad-dalilus sam'iyyu, dan padahal dalil sam'i itu, dalil yang jenis Quran hadis, yumkinu ta'wiluhu, berkemungkinan kena boleh takwil. Sebab mungkin ayat yang digunakan itu mutasyabihat, mungkin boleh jadi bila mutasyabihat kena takwil. Ada masa-masa kena takwil. Adapun dalil secara akli, dia aqwa, dia kuat sebab kita dah ada akal dan kita faham dengan cara tu. Dan faham tu pula dengan akal, bukan ikut bebas macam Mu'tazilah. Ada kaedah-kaedah dia, susunan-susunan hujahnya, sehingga kita faham sungguh dengan cara yang betul melalui akal. Seperti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tu. Tu. Habis ya? Kemudian samak basar kalam. Kenapa para ulama letak samak terlebih dahulu, kemudian basar, kemudian kalam? Kenapa ulama meletakkan samak terlebih dahulu, barulah basar? Tu, okey. Yang pertama, kenapa para ulama letak samak basar dulu perbahasannya berbanding kalam? Sebab kalam ini, sebab sifat kalam ini
banyak bergaduh dengan Mu'tazilah. Sifat kalam ini banyak perbahasan yang dapat berhujah dan bergaduh dengan Mu'tazilah, puak mubtadi'. Sebab itu ilmu ini juga dipanggil sebagai ilmu kalam kerana banyaknya perbahasan, pembantahan, kritikan, debat tentang al-kalam, sifat kalam Allah Ta'ala dengan Mu'tazilah dan Ahlussunnah. Maka dia panjang lebar cerita sifat kalam ni dia letak belakang sekali. Sebab tu belakang sekali. Okey, samak basar pula. Ulama kata, bahas lagi ni. Ya Rabbana. Bahas lagi, samak basar. Kenapa samak dulu baru basar? Kenapa tak basar dulu baru samak? Kenapa pendengaran dulu baru penglihatan? Kenapa tak penglihatan dulu baru pendengaran? Sebabnya dua juga. Yang pertama kerana sabit dalam Quran, laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Taala mengutamakan sama' daripada basar. Allah Taala mengutamakan pendengaran daripada penglihatan. Pertama. Dan yang kedua, pendengaran itu terlebih afdal dalam makhluk. Pendengaran itu terlebih afdal pada makhluk, pada manusia secara khususnya lebih daripada penglihatan atas qaul yang sahih. Atas pandangan yang sahih, pendengaran, kalau seseorang itu dengar tapi buta, dengan seseorang itu boleh melihat tapi tuli, hak mana lebih afdal? Yang lebih afdal ialah mereka yang dapat mendengar tapi buta, bukannya dapat melihat tapi tuli. Tu okey, tu atas qaul yang sahih. Sebab tu ulama letak samak dulu barulah basar. Gitu cara bahasnya ulama. Sebab tu ulama kalau letak satu benda tu bukan bodoh-bodoh saya saja. Tu dia ada ilah, dia ada dalil dia. Tu habis. Kemudian iaitu perkuasalah. Maka sebab itulah sebab ada kudrat itu, dia Tuhan itu kuasa. Dengan sebab perkuasa, dengan Allah Ta'ala ada sifat perkuasa lah Allah berkuasa. Okay. Dengan sifat perkuasa lah Allah berkuasa. Okay. Dengan sifat perkuasa tu lah Allah bertakluk, Allah pun berkuasa. Jadilah bertakluk. Bila Allah Ta'ala bertakluk dengan sifat kudratnya, yakni Allah Ta'ala buat sesuatu. Baik, apa yang Allah Ta'ala buat? Itu pun dibahas ulama. Apa yang Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala hanya buat perkara-perkara yang mumkinat sahaja, iaitu perkara-perkara yang harus pada akal sahaja. Allah Ta'ala tak buat perkara yang wajib pada akal, tak buat perkara yang mustahil pada akal. Dipanggil sebagai nama ta'aluk kudrat ni ialah ta'aluk ta'fir. Ta'aluk ta'fir, iaitu memberi bekas, memberi kesan. Jadi kita mungkinat tak? Kita mungkinat sebab kita boleh ada, boleh tak ada. Sebab tu orang soal, boleh tak Allah Ta'ala buat Tuhan yang sama sifat ketuhanan dengan Allah? Kita kata tak boleh. Tak boleh bukan dengan makna Allah lemah, tapi dengan makna sebab kudrat itu bukan kerja kudrat, bukan ta'aluk kudrat, bukan fungsi kudrat nak buat perkara Tuhan yang sama sifat ketuhanannya dengan Allah Ta'ala. Sebab perkara tersebut mustahil pada akal. Mustahil pada akal Allah Ta'ala membuat Tuhan yang lain. Sebab Tuhan yang lain itu perkara yang mustahil pada akal, tidak bertakluk sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbahasan ta'aluk yang akan datang ni sebenarnya dia bukan fardu ain. Pertama, okey, dalam Hasyiah Asy-Syarqawi ala Hidi sebut siap dah. Ta'aluk yang kita akan belajar, sifat ni ada pada zat ke tak, tu semua tu tidak dibahaskan secara detail oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat Nabi SAW hanya taslim, hanya menerima ayat Quran itu. Memang bukan fardu ain, memang tidak wajib. Tapi kalau salah, jaga. Tu ulama sebut memang tak wajib ngaji ta'aluk ni, tapi kalau salah, jaga. Tu macam soalan tadi, boleh tak Allah Ta'ala membuat Tuhan yang lain? Boleh tak Allah Ta'ala buat satu batu yang mustahil Allah Ta'ala nak angkat? Bukan. Boleh tak Allah Ta'ala nak buat batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Itu semua mustahil pada akal, tak boleh diterima oleh akal. Bila tak nak terima pada akal, maka Allah Ta'ala tidak bertakluk dengan sifat kudrat dia untuk buat perkara tersebut. Tu, okay? Jadi kita kena faham sungguh, wajib pada akal apa dia, mustahil pada akal apa dia, harus pada akal apa dia. Tu, okay? Orang yang tak kenal itu boleh jahanam, boleh musnah. Tu, okay?
Kena faham elok. Dulu kita bahas sifat akal, hukum akal tu secara gitu-gitu je. Ada satu kitab lagi, kitab Ayah Diskam, kecil lagu ni juga, namanya Wasailul Kalam. Tu dia bahas hukum akal sahaja, dan dia bahas ada dengan sungguh tu apa dia, bagi faham sungguh benda tu. Tu okey. Habis kemudian dia kata, mana dia? Itulah yakni ada kudrat itu, dia Tuhan itu kuasa mengadakan. Mana dia? Macam tak betul dia. Kudrat iaitu perkuasa, maka sebab itulah, sebab ada kudrat itu, dia Tuhan itu kuasa. Kuasa apa? Kuasa mengadakan apa-apa mungkin. Tu menunjuk kepada ta'aluk. Allah Ta'ala bertakluk hanya pada perkara-perkara mumkinat, perkara-perkara yang harus pada akal sahaja. Maka sebab itulah dia Tuhan itu kuasa mengadakan apa-apa mungkin dan meniadakan apa-apa mungkin. Kuasa nak meniadakan dan nak mengadakan. Jadi sekali lagi kita ingat, kita tak nak kata kudrat Allah yang buat, Allah duk saja, hak tu kafir. Bahkan kita i'tikad bahawasanya Allah bersepakai, Allah bersifat dengan sifat kudrat lah yang buat alam ni. Iaitu bila Allah Ta'ala membuat alam, itu membuktikan Allah ada sifat berkuasa, Allah ada kederat. Tu okey. Macam kita lah, kita kata aku dengar, orang tanya, Han dengar tak suara burung tadi? Aku tak dengar, tapi telinga aku dengar. Tu. Dengan makna dia kata apa? Aku tak dengar, pendengaran aku dengar lah. Mana boleh gitu? Seolah-olah pisah pula pendengaran dengan diri dia. Kita ni bersepakai dengan pendengaran, kita ni bersifat dengan sifat pendengaran, tak tuli. Maka kita lah yang dengar. Kita tak nak kata pendengaran saja dengar, aku tak dengar, seolah-olah pisah pula. Aku tak buat, kederat aku yang buat rumah, aku tak buat. Mana boleh ke cakap itu? Kita yang bersifat kederat lah kita buat rumah. Kita bersifat pendengaran lah kita dengar. Kita bersifat dengan sifat perkata lah kita cakap. Tu okey. Jadi bila kita kata sifat kudrat itu buat alam, bila kita kata sifat kudrat itu buat alam, itu isnad majazi sahaja. Jangan i'tikad sungguh sifat kudrat yang buat Allah Ta'ala duk saja. Tu bahaya. Itu bahaya. Okey. Kalau kita kata sifat kudrat yang buat alam, sifat kudrat bertakluk untuk buat alam, hak tu isnad majazi saja, hanya cakapan majaz, bukan hakikat i'tikad gitu, bukan. Orang mukmin cakap gitu, ya dalam keadaan i'tikad dia betul, kata Allah sahaja yang buat, tapi dia cakap kudrat yang buat, itu atas jalan majazi, bukan dari sudut i'tikad hakikat gitu. Kalau dia i'tikad kudrat yang beribkah, kudrat yang buat, bukan Tuhan, kudrat Tuhan yang buat, itu bahaya dari sudut i'tikad dia. Tu okey. Habis kemudian dia kata apa? Tu mana? Habis dah. Kemudian dia kuasa itu mungkin habis. Selorong, yakni selari, muafakat dengan kehendak Tuhan. Selorong, yakni selari, muafakat, setuju dengan kehendaknya kehendak Tuhan. Apa-apa yang Allah Ta'ala buat, itu mesti selari dengan apa yang Allah kehendak. Allah kehendak buat alam, mesti terjadinya alam. Allah Ta'ala kehendak dia mati, mesti terjadinya mati tersebut pada dia. Mustahil pada akal nak bercanggah. Allah Ta'ala kehendak nak dia hidup, tiba-tiba Allah Ta'ala tak boleh nak bagi dia hidup. Allah Ta'ala nak kehendak dia mati, tiba-tiba Allah Ta'ala tak boleh nak buat dia mati. Tu mustahil, mestilah selari. Okay? Kita kata tadi mesti muafakat, mesti selari lah. Percaman, yakni dalil, kita kata ada kudrat di Tuhan itu dengan sebab kita lihat jaksa kudrat Tuhan. Dah kata tak nak kata kudrat Tuhan. Itu kata isnad majazi. Kudrat Tuhan yakni Allah yang bersepakai dengan sifat Tuhan, Allah yang bersifat dengan sifat kudrat, sifat Tuhan dah. Allah yang bersepakai dengan sifat kudrat, Allah yang bersifat dengan sifat kudrat yang membuat alam. Buktinya apa dia? Ada jaksa-jaksanya. Iaitu apa dia jaksa? Bukti-bukti. Kita ni jaksa Tuhan ni. Kita ni bukti bahawasanya Allah Ta'ala ada sifat berkuasa. Pintu, dinding, alam ni, pokok, gunung, itu jaksa dia panggil. Bekas, bukti.
bumi, langit. Tu semua jaksa tu bahasa dia. Tu. Maka tentulah kita tidak terima kata, yakni mustahil pada akal kita nak kata tidak ada kudrat padanya pada Tuhan. Mustahil lah. Kalau begitu, yakni kalau kata mustahil, tak terima kata tidak ada kudrat padanya pada Tuhan tu, kejaklah kita kata ada kederat pada Tuhan. Ada kederat pada Tuhan. Okey. Jadi kita kata Allah Ta'ala kudratnya tidak bertakluk perkara yang mustahil pada akal. Kalau harus pada akal boleh tak? Boleh. Contoh dia apa? Contoh kita kata Allah Ta'ala boleh tak bawa keluar, boleh tak buat buah durian daripada daripada pokok rambutan? Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab harus pada akal sahaja. Buah durian, buah rambutan. Okey, pokok buah rambutan nak terbit buah rambutan. Boleh tak yang terbit buah durian? Boleh. Harus pada akal. Sebab tu Tuhan Maha Kuasa. Tu pokok rambutan tu harus pada akal. Ada dan tak ada. Maka harus juga pada akal Allah Ta'ala nak terbitkan daripada pokok rambutan tu buah durian, buah limau, buah anggur. Boleh. Tak ada masalah. Harus pada akal. Cuma atas jalan adat sahaja. Bila pokok rambutan akan keluar buah rambutan. Pokok durian akan buah pokok durian, tidak buah pokok lain. Tapi kalau buah benda lain boleh tak? Boleh. Harus pada akal. Boleh. Selagi dia tu benda mungkinat, benda yang harus pada akal, boleh. Benda mustahil pada akal tidak bertakluk sifat kudrat. Benda wajib pada akal tidak bertakluk sifat kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Habis. Kemudian katanya lagi, dan apabila kita kejak kata ada kudrat pada Tuhan, yakni ada kudrat pada Tuhan sedia kala tu, maka tentulah tidak ada lemah. Faham kata kudrat, maka tak lemah lah. Faham dah bahas habis kudrat, maka dia akhirnya akan jadi salbiah yang umum, iaitu tak lemah. Allah Ta'ala tak lemah. Tu salbiah yang umum. Okey, bukan sifat salbiah yang khusus. Sebab tu sifat kudrat tak masuk dalam sifat salbiah, sebab dia jenis ada. Sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Ada lemah ya Radabi. Ada lemah pada Tuhan. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Jadi sebelum kita bahas sifat selanjutnya, kita nak bahas sikit tentang kudrat Tuhan. Bila kita bahas kata kudrat Tuhan, maknanya Allah Ta'ala lah yang memberi bekas segala-galanya. Kita tidak beri bekas. Jadi hasil daripada fahaman kudrat Tuhan ni ataupun wahdaniyah, asa pada perbuatan Tuhan ni, dia akan tubik 7 fahaman. Akan terkeluarnya 7 fahaman, 6 sesat, 1 je betul. 1 ni Ahlus Sunnah Jemaah. Jadi kita kena tengok supaya kita tak i'tikad 6 yang sesat. Yang pertama, i'tikad sesuatu daripada asbab memberi bekas. Dia i'tikad asbab itu memberi bekas dengan tabiat, iaitu secara zat. Contoh dia, pisau tajam pada pisau tu. Tajam pada pisau memotong buah, terpotonglah buah tersebut. Dari sudut adat terpotong, tapi dia i'tikad tajam pada pisau itulah yang memotong, bukan Allah Ta'ala. Tajam pada pisau itulah yang memberi bekas, bukan Allah Ta'ala. Api yang membara itulah yang memberi panas air, bukannya Allah Ta'ala. Itu i'tiqad kafirun ittifaqan. Itu pegangan jumhur falasifah. Puak-puak ahli falsafah pegang lagu tu. Jumhur falasifah pegang tabiat yang memberi bekas. Pisau, ketajaman pada pisau beri bekas. Panas pada api yang memberi bekas, bukan Allah Ta'ala. Itu kafir. Tu yang pertama. Yang kedua, seseorang kalau i'tiqad tabiat tu tak beri bekas, dia tak i'tiqad tajam pada pisau secara tabiat tu yang beri bekas, yang memotong buah tu, dia tak kata lagu tu. Tapi dia kata ada satu kuwah, satu kekuatan yang Allah Ta'ala cipta beri pada pisau tu, dan pisau tu boleh beri bekas dengan sebab kekuatan yang Allah Ta'ala cipta pada pisau tersebut. Jadi i'tikad lagu ni lagu mana? I'tikad lagu ni fasiq. I'tikad lagu ni mubtadi' ahli bid'ah, ittifaq ulama. Fasik mubtadi'. Ini juga sebahagian daripada falasifah ahli falsafah pegang lagu ni. Dan Qadariyah, Mu'tazilah Qadariyah pegang lagu ni. Dia kata pisau
Bukan tajam pisau tu yang memberi bekah tak, tetapi kekuatan yang Allah Ta'ala cipta letak dalam pisau tu, dan dengan sebab itulah pisau boleh memotong buah tersebut. Yang beri bekah, yang beri kesan terhadap potongnya buah itu adalah kekuatan yang Allah Ta'ala letak di pisau, bukan ketajaman dia. Kalau ketajaman tu secara tabi'i, hak tu kafir. Tapi kekuatan yang Allah Ta'ala cipta pada pisau, potong, beri bekah, hak tu dia panggil fasik, mubtadi', ittifaq ulama. Tu yang kedua. Tak boleh juga kita i'tikad gitu. Yang ketiga, seseorang i'tikad bahawasanya hamba kita ini Allah Ta'ala jadikan kekuatan pada kita, jadikan sifat kederat pada kita. Dengan sifat kederat itulah kita memberi bekas kepada perbuatan kita, memberi kesan kepada perbuatan kita. Kalau kita semayang, kita lah semayang, tak kait dengan Allah Ta'ala. Kalau kita puasa, kekuatan kita lah, dengan sebab kekuatan kita lah yang berpuasa, tak kait dengan Allah Ta'ala. Hak tu dia panggil khilaf ulama pada kafirnya. Qaul yang rajih kata fasik, tidak kafir. Hamba Allah Ta'ala beri sifat kederat pada dia. Dengan sifat kederat itulah dia beri bekah kepada perbuatan dia. Dialah yang membuat rumah, dialah yang itu, dialah yang ini, tak sabit dengan Allah Ta'ala. Hak tu kufur dia khilaf ulama. Qaul mu'tamad dia adalah fasik sahaja. Tu yang ketiga. Yang keempat, seseorang i'tiqad seseorang i'tiqad asbab itu beri bekas dengan izin Allah. Asbab itu beri bekas dengan izin Allah. Tadi hak pertama tu asbab beri bekah tapi dengan jalan tabiat. Tajam pada pisau itulah yang memotong, tak kait dengan Allah, itu kafir. Yang keempat ni, tajam pada pisau tu memotong, tapi tajam itu boleh memotong boleh memotong buah itu. Ketajaman pada pisau yang boleh memotong buah itu boleh potong bukan dengan sebab tajam tu, tapi dengan sebab izin Allah. Walaupun tajam itu sebagai asbab, dia panggil sebagai asbab adat untuk dia terpotongnya buah tersebut, tapi dengan izin Allah sahaja terpotong buah tersebut. Dengan ketajaman, dengan izin Allah Ta'ala beri pada ketajaman tersebut, buah tersebut terpotong. Hak tu juga khilaf ulama pada kafirnya. Qaul mu'tamad fasik. Tak boleh. Tak boleh nak sandar juga kepada benda lain, mesti semua pada Allah Ta'ala. Tengok, nampak benda simple je. Seharian kita duk masak, kita duk buat macam-macam, makan. Tapi kalau kita i'tikad salah selama ni, wal'iyadzubillah, ibadat kita masalah. Dan setiap saat berdosa besar. Bila nak taubat tu, iaitu kena mengaji lepas fardu ain akidah ni, dan kena bertaubat hak dulu. Kalau kita i'tikad dengan i'tikad kafir selama ni, wajib kita qada semua ibadat kita. Jangan main tu i'tikad tu. Tu fiqah yang keempat. Fahaman yang kelima pula. Fahaman yang kelima pula. Ini pun sesat lagi, iaitu kata dia, seseorang itu i'tikad kata asbab tu tak beri bekah. Asbab itu tak beri bekah secara tabiat. Pisau tu tak beri bekah secara tabiat. Satu. Dan juga pisau itu dan juga kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan pada pisau itu pun tak beri bekah pada pisau tu. Tapi dia kata, walaupun kata bukan sebab secara tabiat ketajaman pisau yang beri bekah, dan bukan dengan sebab kudrat ataupun kekuatan yang Allah Ta'ala letak pada pisau yang beri bekah potongnya apple itu, tapi dia kata bila pisau tu bertemu dengan apple, mestilah lazim akli, mesti wajib dia itu terpotong. Wajiblah berlaku terpotong tu, tak boleh sebaliknya. Tu masalah. Wajiblah terpotong tu, tak boleh nak jadi sebaliknya. Api, dia tak kata bahawasanya panas pada api itu, bara pada api itu yang membakar air ataupun yang membakar sesuatu. Dia tak i'tikad itu. Dan dia tidak i'tikad Allah Ta'ala memberi suatu kekuatan pada api, dengan kekuatan itulah dia membakar sesuatu. Tapi dia kata bila api itu bertemu dengan sesuatu, mesti terjadi terbakar. Tak boleh sebaliknya. Tak boleh mukhalif, tak boleh bercanggah dengan hukum adat. Mesti akan terbakar. Dia kata gitu. Ini hukum dia dhalun, sesat, mubtadi'un, mubtadi' ahli bid'ah, jahilun bihaqiqatil hukmil adi. Dia jahil sama sekali dengan hukum adat. Dia tak boleh nak beza hukum adat dengan hukum akad. Tu, okey. Tu pun sesat juga. Itu tidak kafir. Ijma' ulama tidak kafir, hanya fasik sahaja. Ini i'tikad yang kelima. I'tikad yang keenam, dia kata manusia ni tak ada ikhtiar langsung. Semua Allah belaka. Baik Allah,
baik Allah, jahat semua Allah. Kita tak ada ikhtiar usaha pun. Kita ni ibarat debu yang berterbangan saja. Allah Ta'ala takdir ke kiri, kirilah. Kanan, kananlah. Kita tak ada kaitan. Kita hanya macam robot saja. Tak ada usaha ikhtiar langsung. Hak tu Jabariyah, hak tu Kapi. Kapi sebab apa? Sebab dia tidak sabitkan adanya usaha dan ikhtiar pada makhluk. Semua bersandar kepada Allah SWT. Kita punya perbuatan ni seolah-olah iqtirari, seolah-olah terpaksa. Adakah kita tanya diri sendiri, adakah kita terpaksa buat sesuatu? Tak, kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Bukannya tergerak sendiri. Kalau kita ni, anggota kita ni tergerak sendiri tanpa kita punya pilihan, baru betul nak kata lagu tu. Maksudnya kita ada pilihan. Takdir Allah Ta'ala kita tak tahu apa yang nak berlaku. Tu, okay? Allah Ta'ala tidak akan ditanya tentang apa yang Allah Ta'ala takdirkan, tapi kita yang ditanya di akhirat nanti apa yang kita nak buat. Tu, kita tak nak soal takdir Allah kita tak tahu. Okay, takdir Allah kita nak tak tahu. Kita sabit semua Allah berlaku takdir, semua kita hanya sekadar robot saja, sekadar bulu yang berterbangan. Hak tu hukum dia tapi sebab dia tidak sabitkan usaha dan ikhtiar pada manusia. Hak tu pun masalah juga. Tu kapi terus. Jabariyah ni kapi. Yang ketujuh, ini hakikat ahli sunnah wal jamaah, iaitu dia kata asbab hukum adat tak beri bekas secara tabiat. Contoh tadi kita ambil pisau, tajam pisau tu tak beri bekas. Kekuatan yang Allah Ta'ala letakkan dalam pisau pun tak beri bekas. Tu. Dan kita ni ada usaha ikhtiar. Yang memberi bekas hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya. Semua Allah Ta'ala yang izinkan. Kita ada usaha ikhtiar. Dan boleh berlakunya percanggahan dengan adat. Pisau letak di leher Nabi Ismail, Nabi Ibrahim letak pisau di leher Nabi Ismail, tak tembus. Sebab apa? Ikutnya hukum adat tembuslah. Sebab itu kuasa Allah Ta'ala. Allah yang muathir, Allah yang memberi bekah. Jadi ketajaman pisau tidak beri bekah, kekuatan yang Allah Ta'ala letak di pisau tak beri bekah, dan yang memberi bekas hanya Allah Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim ada usaha ikhtiar nak buat ni, nak sembelih ni, ada usaha ikhtiar. Allah Ta'ala lah yang memberi bekah ataupun tidak terhadap pisau tersebut. Dan bercanggah, dia boleh bercanggah dengan hukum adat. Hukum adat asalnya wajib apabila hukum adat menghukumkan bahawasanya wajiblah apabila pisau letak di suatu akan terpotong. Tapi ini tidak terjadi. Kerana itu hukum adat sahaja. Hanya sunnatullah. Allah Ta'ala boleh melakukan sesuatu yang luar daripada sunnatullah, yang luar daripada hukum adat. Dia panggil luar adat, luar biasa. Yang kita panggil sebagai mukjizat, nisbah pada Nabi. Yang dipanggil sebagai karamah, nisbah pada wali. Yang kita panggil sebagai ma'unah, nisbah pada orang saleh. Yang dipanggil sebagai istidraj, istidraj kepada orang yang fasik, nak jauhkan diri daripada Allah Ta'ala seperti Fir'aun dan sebagainya. Itu perbahasan suku, kitab lain pula. Apa itu luar adat pula. Tak masuk sini ya. Okey, habis. Kemudian masuk ni. Kata musannif, wallahu ta'ala a'lam. Habis tu. Dan kena kita reti sungguh kata ada iradat pada Tuhan, iaitu ada iradat pada Tuhan tu berkehendak. Berkehendaklah terjemah dengan kerana dia itu sifatun azaliyatun qadimatun qaimatun, menunjuk pada ada. Sifat berkehendak tu ada di zat, bukan nak kata berkehendak tu sifatul fi'li. Berkuasa tu sifatul fi'li. Berkuasa Allah banyak, berkehendak Allah banyak. Dah lagu mana nak terjemah, nak bahas dalam sifat wahdaniyah yang kata Allah Ta'ala ada satu sifat kudrat, satu sifat iradat. Kalau terjemah dengan berkehendak, dengan berkuasa, sebab tu pada dia buat terjemahan transformasi bahasa, kata berkehendak, berkuasa, supaya kita faham kudrat itu iradat itu yang banyaknya muta'allaq dia. Allah berkehendak banyak, Allah berkuasa banyak. Okay? Atau persenggeleng. Nak panggil persenggeleng boleh. Sebab tu kata guru saya, dia kata nak terjemah apa silalah, asalkan jangan faham terjemahan tersebut di balik banyaknya benda tersebut, iaitu perbuatanlah yang menunjukkan perbuatan. Bila perbuatan, banyak perbuatan tu. Allah Ta'ala berkehendak Allah banyak. Berkuasa Allah banyak. Bila kata berkuasa, berkehendak, nampak dengar macam satu je. Faham satu je.
Okey. Persenggeleng. Senggeleng ni sengaja lah. Persengaja. Tu. Maka pasal inilah pasal Allah Ta'ala ada sifat kudrat itu, dia Tuhan kehendak. Dengan Allah Ta'ala sifat dengan Allah Ta'ala ada sifat kehendak, itulah Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala kehendak apa dia? Kehendak perkara yang harus pada akal juga macam kudrat. Dia tidak boleh berkehendak perkara yang wajib pada akal. Dia tidak boleh berkehendak pada perkara yang mustahil pada akal. Jadi Allah Ta'ala tak boleh nak berkehendak adanya anak bagi dia, adanya isteri bagi dia, kerana isteri, anak, sahabat, semuanya itu mustahil pada Allah SWT kerana dipanggil syarikun billah, la syarikalah. Allah Ta'ala tidak ada sama sekali syarik baginya. Tu. Dan sengeleng, bila Allah Ta'ala ada persengeleng, dia pun sengeleng. Boleh sengeleng, mengada atau meniadakan apa-apa mungkin. Itu isyarat kepada ta'aluk dia, ta'aluk mungkinat sahaja, perkara yang harus pada akal sahaja. Dalilnya sebelum dalil, dalilnya, jadi sifat kudrat ni, sifat iradat ni, dia boleh tentu macam-macam. Dia panggil ta'aluk takhsis. Allah Ta'ala dengan sifat iradatnya itu, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat, Allah Ta'ala boleh menentukan apa-apa sahaja. Sebab tu ada ulama buat syair, al-mumkinatul mutaqabilatu wujudunal adamu wassifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Apa dia? Al-mumkinatul mutaqabilatu, perkara-perkara mumkinat yang mutaqabilat, yang saling berlawanan. Apa dia? Wujuduna wal adamus sifatu. Wujud kita, tak ada kita. Boleh Allah Ta'ala berkehendak nak ada kita, boleh Allah Ta'ala nak kehendak tak ada kita. As-sifatu, sifat kita, Allah Ta'ala boleh berkehendak kita ni hitam, kita ni panjang, kita ni pendek, kita ni gemuk, kita ni kurus, boleh, sifat kita. Azminatun amkinatun jihatu. Azminatun, masa bila kita ada, masa bila kita ada, Allah Ta'ala boleh kehendak 1996 ke, 2000 ke, 2020 baru ada ke, 3000 nak mampu ke, ikutlah. Azminatun amkinatun, tempat Allah Ta'ala boleh berkehendak kita ni akan berada di mana, di Malaysia ke, di Brunei ke, di Nigeria ke. Jihatu, arah, Allah Ta'ala boleh letakkan kita, boleh berkehendak kita di arah timur. Kita duduk di Malaysia, di arah timur. Di arah timur, di arah Asia Tenggara ni, di arah Tenggara bukan timur. Timur kat Mesir tu. Tu. Udah ada yang Allah Ta'ala letak di barat, di timur, di utara, di selatan. Boleh jihad tu. Kadzal maqadiru rawathiqatu. Allah Ta'ala juga mentakdirkan kita, qadar-qadarkan kita. Panjang, pendek. Tadi sifat tu putih ke hitam, qadar-qadar itu panjang ke pendek dan sebagainya. Rawathiqatu, itulah yang diriwayatkan oleh orang yang fiqah. Tu dia panggil kehendak Tuhan. Al-mumkinatul mutaqabilatu al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Okey. Habis kemudian dia kata, maka pasal inilah dia Tuhan itu kehendak dan sengeleng, mengada atau meniadakan apa-apa mungkin. Titik. Kemudian dalil, perceman dalil, kita kata ada iradat pada Tuhan itu kerana ada benda-benda yang ia Tuhan itu mengada, maka tentulah tidak boleh mengadakan apa-apa perkara. Tu okay. Apa dia kata? Kerana ada benda-benda yang ia Tuhan itu mengada, maka tentulah tidak boleh mengadakan apa-apa perkara. Tu. Jika tidak ada iradat yang boleh sengeleng Tuhan, yang boleh sengaja Tuhan buat, kalau begitu kejaklah kita. Macam mana ni? Kejap. Cepelik ni. Kerana ada benda-benda yang ia Tuhan itu mengada, maka tentulah tidak boleh mengadakan apa-apa perkara jika tidak ada iradat yang boleh sengeleng Tuhan. Tu. Iaitu Allah Ta'ala tak boleh nak buat apa-apa kalau Allah Ta'ala tak kehendak. Sebab tu muafakat dengan iradat. Kalau Allah Ta'ala kehendak buat alam, maka Allah Ta'ala boleh buat alam.
Okey, kalau Allah Taala tak kehendak buat alam, macam mana Allah Taala nak buat alam? Tak kehendak. Kita tak kehendak makan nasi. Macam mana kita nak ada sifat kudrat untuk makan nasi? Kita tak mau masuk dalam mulut sebab kita tak mau makan nasi. Okey. Kalau begitu, yakni kalau kata Allah Taala itu tak boleh nak buat apa-apa kalau tak sengeleng Tuhan, kejaklah kita kata ada iradat, ada sifat berkehendak pada Tuhan. Dan apabila kejak begitu, yakni kejak kata ada sifat iradat pada Tuhan, maka kejaklah pula kata tidak ada lupa dan lalai dan nyanyuk pada Tuhan. Lagi satu, dan tergagah. Tu lupa, lalai, nyanyuk, tergagah tu tak ada. Tu dia ada bahas panjang tu, tapi kita tak bahas lah. Apa beza antara lalai, lupa, nyanyuk, tergagah. Tu kita solve lah. Ada sebenarnya tapi tak cukup masa. Okay? Kita bubuh ya, lupa, lalai, nyanyuk, tergagah pada Tuhan tu semua mustahil. Ternafi lah. Dan bukan juga dengan sebab Tuhan ada itu. Tu. Okey. Titik habis tu. Dan bukan juga dengan sebab Tuhan ada itu, Allah Ta'ala ada itu. Okey. Apa dia? Ahmad itu maksudnya apa? Apa tu? Tak faham. Pertanyaan Ustaz, Ahmad itu maksudnya apa dia? Apa tu? Tak faham. Tu. Ahmad maksudnya apa? Apa maksud Ahmad tu? Tak faham. Tak faham soalan. Tu. Maka dia kata apa nama? Dan bukan juga dengan sebab Tuhan ada itu, maka mungkin pun turut ada ganti, turut ada juga. Dia nak kata bukan sebab ada mungkin itu, sebab ada alam, sebab ada benda yang boleh ada, boleh tak ada, ini dengan sebab ada Tuhan. Maksudnya gini, sesuai elok sikit. Dia kata bahawasanya bukan dengan makna ada Tuhan ni, ada Tuhan. Bila ada Tuhan, bila sabit ada Tuhan, ada makhluk secara automatik. Tu maksud dia. Bukan begitu. Tak boleh jadi gitu. Lepas tu dia kata mana tadi? Bukan juga dengan sebab Tuhan ada itu, Tuhan ada, maka mungkin pun turut ada ganti, turut ada juga bukan. Tu. Bukan Allah Ta'ala bila ada, maka alam pun turut ada juga. Mesti kena ada. Tu. Kalau tak ada, tak ada. Kalau Allah Ta'ala tak ada lah alam. Kalau Allah Ta'ala ada juga alam. Mustahil kata kalau Allah Ta'ala ada, tak ada alam. Tak boleh kata gitu. Seolah-olah kita memaksa Tuhan buat alam pula. Ataupun kita mengatakan bahawasanya ada Tuhan tu sekaligus dengan adanya alam. Tu. Okey. Habis. Kemudian dia kata apa? Jadi kita tak nak kata bahawasanya ada Tuhan itu menyebabkan ada perkara yang mungkin itu ganti dengan tidak berhajat kepada Tuhan sengeleng. Bila kata adanya Allah mesti ada makhluk sekaligus, seolah-olah Allah Ta'ala tak perlu kehendak untuk buat alam. Kerana ada Allah, ada terus makhluk. Tu masalah tu. Tu dia nak pergi perbahasan tabiat dengan ilat maklul yang kita akan bahas esok. Kita boleh habis dulu ni. Okey, Tuhan sengeleng buat. Dengan tidak berhajat kepada Tuhan sengeleng buat. Kerana jika begitu, yakni jika kata Tuhan itu tak berhajat untuk sengeleng, untuk sengaja buat alam, kalau tak kata gitu, tentu jadi qadim. Jadi qadim macam Allah Ta'ala lah, azali macam Allah Ta'ala lah. Mungkin itu. Tu. Mungkin itu, maka bahung, yakni mustahil pada akal. Dengan makna kita tak nak kata bahawasanya adanya Tuhan mesti ada makhluk sekaligus. Bila kata ada Tuhan mesti turut ada mungkin makhluk itu, maka makhluk itu tidak boleh kita kata baharulah, sebab jadi qadim. Sebab Tuhan itu qadim. Bila Tuhan itu qadim, bila kita kata adanya Tuhan, ada sekaligus makhluk, maka seolah-olah makhluk itu pun qadim, bukan baharu. Lagi pula adanya makhluk itu tidak perlu kepada kehendak Tuhan, hanya terjadi dengan sendiri macam Tuhan, sejajar dengan Tuhan, selari dengan Tuhan. Tuhan ada sejak azali, automatik
alam pun ada sejak azali. Itu mustahil dan haram berpegang i'tikad begitu. Dia nak pergi kepada tabiat dan dia nak pergi kepada tabiat dan dia nak pergi kepada perbahasan ilat maklul yang mustahil pada akal, yang mana itu merupakan i'tiqad falasifah, i'tiqad ahli falsafah yang sesat. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung pada esok hari pula pada katanya, dan jika mungkin itu semata-mata turun. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.